berjalan di dalam Dia dapat dicobas, terang bagaikan sang surya, sebab hujanannya. Ayat kedua, sebab turut jalannya, ayat terus mengalir, sebab turut jalannya, berjalan di dalam Tuhan, Dia dapat dicobas, terang bagaikan sang surya, sebab berjalannya. Ayat terakhir, takut bebas, sebab turut jalannya, suci bernyanyi, sebab turut jalannya, berjalan di dalam Tuhan, Dia dapat dicobas, terang bagaikan sang surya, sebab turut jalannya. Bibit Kidung sampai di sini. Haleluya. Mari kita bersiap sedia, sila berdoa dalam hati. 请大家预备好，同心默祷。 Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kita mulaikan sesi pertama sempena dengan baktian penuhan rohani di Gereja Tawau. 奉主耶稣圣名，我们开始今天早上的聚会，同时举办斗湖的灵恩布道会。 Nah, sekali mari kita puji Tuhan, Kidung rohani bilangan 276. 首先，我们唱诗赞美神276首。 Nyanyi Kidung bilangan 276. 唱诗276首。 Dengarlah Injil Tuhan, Injil yang gencar, firman keselamatan, sang suryangan, sang jernih, sang
水面长奔，不论是当多少年代，都有一种命。敬仰那平安前途，是否要自考？现在大道理最好，耶稣做走道，叫粉丝这家。送着你所处途中，让你有飞我们要走，什么也得到。亲爱的，来听着你，是否要自伤？用上大道理追求，生命自救你，下方的家呀，是走是谁来之后，你是我们有所自发。这有一当家，请让我来上两番，是否要人爱？天不大道理所在，谁都有伤。潇洒现在，梦的鬼子今天长，忘了昨日太阳面前，让我的surga. Sudah duduk? Baik, alhamdulillah, selamat pagi, salam sejahtera saya ucapkan kepada semua para seiman yang turut serta dalam kebaktian pemenan rohani pada kali ini. 我在这里向所有参加这次灵恩会的弟兄姐妹朋友们，大家问好。 Itu juga dengan rekan-rekan sekerja, para pendeta, penatua, diaken, diakenis yang dikasihi dalam Tuhan. 还有所有的同工长子，还有传道执事、女执事们，大家早上好。 Tidak lupa juga kepada kawan-kawan yang turut serta mengambil bahagian dalam aktiviti rohani yang kita jalankan pada pagi ini. 有没有忘记那一些跟我们一起参加这次的盛会的亲朋戚友们？ Semoga kebaktian pemenan rohani kali ini sekali lagi dapat membangun iman kepercayaan kita masing-masing. 但愿这一次的灵恩会能够再一次的让我们的灵性得到复兴。 Seterusnya sebelum kita berkongsi dengan sebagian dari firman Tuhan ini, 接下来还没有分享神一部分的道理之前， mari kita sehati berdoa dulu 我们要来一起祷告， dan mohon Tuhan menyertai kebaktian atas talian yang kita laksanakan. 主耶稣带领我们今天线上的聚会。 Dan juga mohon Tuhan hikmat rohani agar kita dapat menerima segala firman yang kita dengar ini. 也求主赐下聪明智慧，让我们能够明白所听到的道理， Biar sekali lagi dapat membangun kepercayaan kita dan keluarga kita masing-masing. 让我们自己的信心以及家人的信心能够再次的得到复兴。 Mari kita sehati berlutut berdoa. 我们一起跪下祷告。 Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, panjatkan doa. Haleluya, haleluya, haleluya.
Tajuk yang kita akan sama-sama saling mendorong pada pagi ini 今天早上我们要一起互相勉励的题目 yang berbunyi Injil yang kekal. 就是永远的福音。 Injil bermaksud berita baik atau berita gembira. 福音呢，就是好消息或者是喜乐的信息。 Ketika Yesus berada di dunia dahulu, dia memberitakan Injil, ramai orang yang mendapat damai sejahtera. 以前耶稣在世上的时候，传福音的时候呢，很多人都得到平安。 Sebab dengan Injil yang diberitakan ini membuatkan hati semua orang mendapat kebaikan. 因为借着所传的福音呢，让大家的心呢都得到好处。 Kekal bermaksud kekal selamanya dan tidak berubah. 永远意思是说存到永永远远，而且不改变。 Jadi kita bersyukur dalam Alkitab ini ada Injil Yesus yang kekal. 所以呢，我们真的很感谢，因为圣经里面有神永远的福音。 Mari kita lihat dalam kitab Wahyu pasal 14. 我们来看启示录的第14章， Wahyu pasal 14 kita baca ayat 6启示录14章6节 hingga ayat 7. 到7节。 Ayat 6. 第6节， Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit dan kepadanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. 我又看见另有一位天使飞在空中，以永远的福音要传给住在地上的人，就是各国、各族、各方、各民。 Ayat 7. 7节， Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. 他大声说：“应当敬畏神，将荣耀归给他，因他施行审判的时候已经到了。应当敬拜那创造天地、海和众水泉源的。” Baik, dalam ayat ini menjelaskan ada Injil yang kekal. 这一节呢，就说到有永远的福音。 Baik, Injil yang kekal ini 这永远的福音呢， apakah
keistimewaan ataupun keunikannya. 有什么特征？有什么特别呢？ Kalau kita membaca dalam ayat 6 yang kita baca tadi, 如果我们看刚才念过的第6节， di sini dikatakan Injil ini terbang di tengah-tengah langit. 这里说到的这个福音呢，是飞在空中的。 Terbang bermaksud cepat dan pantas. 飞呢，就表示非常的快速。 Dengan demikian, kalau dia terbang, artinya senang saja kita mau menyebarkan Injil ini sampai ke seluruh dunia. 因此呢，如果是飞的话呢，那么我们要把福音传到全地呢，就非常的快。 Seperti kata Yesus, 如耶稣所说的， pergi ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk. 要到地的要传福音到地极，传福音给万民听。 Sebenarnya inilah amanat Tuhan Yesus kepada murid-murid dan semua jemaatnya pada hari ini. 其实呢，这就是耶稣给他门徒以及现今教会的这个使命。 Langit di sini 这里说到天， dalam ayat 6 ini mengatakan ada juga dikatakan langit ya. 第6节这里有说到空中， Langit di sini artinya umum 就是说它的意思就是指着很平凡、很大众化， ataupun dia luas. 或者是很广阔。 Jadi hari ini dengan menggunakan alat telekomunikasi untuk menyebarkan Injil, 所以呢，如果今天用这些电讯的科技来传福音， seperti komputer ataupun handphone saja. 比如说电脑还有电话， Jadi menggunakan alat alam maya ini dengan cepat kita boleh mengakses ataupun menghubungi orang lain. 通过这些虚拟的科技呢，我们很快速的就能够得着，或者是把东西分出去。 Dengan demikian kita memberitakan Injil dengan cepat. 这样的话呢，我们就可以很快的把福音传出去。 Barulah boleh dikatakan, barulah sampai maksud yang dikatakan Yesus dalam Markus pasal 16 ayat 15 tadi. 这样的话呢，才能够达到耶稣在马可福音16章15节所说过的， Yaitu dapat memberitakan Injil sampai ke hujung bumi 就是呢，能够把福音传到地极， untuk menjadi kesaksian pada semua bangsa. 为万民做见证。 Jadi hari ini kita ini adalah wakil Tuhan untuk memberitakan Injil. 那么今天呢，我们就做神的代表去传福音， Seperti kata Yesus dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. 就好像耶稣在使徒行传1章8节说过的。 Kata Yesus, kamu menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. 耶稣说呢，圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力。 Dan kamu akan menjadi saksiku bermula dari Yerusalem, 然后呢，从耶路撒冷呢，做我的见证。 Yudea, Samaria dan sampai ke ujung bumi. 在耶路撒冷、犹太全地和撒玛利亚直到地极。 Jadi prinsip Tuhan ialah biarlah Injil ini diberitakan ke seluruh dunia. 那么耶稣的原则就是让这个福音传到全世界， Menjadi kesaksian bagi semua bangsa dan kaum. 为万民做见证。 Barulah sampai pada kesudahannya. 然后呢，末日才来到。 Jadi Injil ini keunikan ataupun keistimewaan dia ialah bukan saja terbang, 那么这福音的特征呢，不只会飞， dia terbang di langit ya. 飞在空中。 Baik, yang kedua, 第二， apalagi keunikan Injil ini? 这个福音还有什么特征呢？ Di ayat 6 pula juga mengatakan, 在6节呢也有说到， di sini dikatakan Injil ini adalah Injil yang kekal. 这里呢说到这个福音是永远的， Jadi ini ditujukan kepada Injil yang tidak berubah. 这是指着不改变的福音。 Jadi Yesus yang
punya Injil ini tidak pernah berubah dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya. 那么拥有这福音的耶稣呢，是以前、今天、以后永远都不会改变的耶稣。 Sebab Injil ini ialah datang dari Yesus Kristus. 因为这个福音是从耶稣基督来的， Seperti dalam Ibrani pasal 13好像希伯来书的13章 ayat 18. 18节， Ibrani pasal 13 ayat 18. 希伯来书13章18节， Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. 13 ayat 8. 13章8节，耶稣基督昨日、今日一直到永远是一样的。 Di sini dikatakan Yesus yang membawa Injil ini tidak akan berubah. 这里说的呢，带着福音的耶稣是不会改变的， Baik hari ini maupun kemarin sampai selama-lamanya. 不管是昨日、今日，还是一直到永远。 Tetapi pada zaman Paulus, 不过呢，在保罗的时代， Injil yang diterima oleh jemaat itu telah berubah. 信徒所领受的福音已经改变了。 Yaitu jemaat di Galatia menerima Injil, tetapi Injil itu telah berubah. 就是加拉太的教会呢，虽然领受福音，不过他们所领受的福音已经改变了。 Kalau kita melihat dalam Galatia pasal 1, 我们看加拉太书的第1章 ayat 6 hingga ayat 9. 第6到第9节， Galatia pasal 1 ayat 6 hingga ayat 9. 加拉太书1章6到9节。 Baik, di sini mencatatkan ada 2 jenis Injil. 这里说的呢，有2种的福音， Satu ialah Injil Kristus, 第一呢是基督的福音， satu lagi Injil yang lain. 第二呢是别样的福音。 Jadi apabila jemaat di Galatia menerima Injil yang lain, 当加拉太的教会领受这个不同的福音的时候， maka itu bukan Injil Kristus. 那就不是基督的福音。 Injil ini adalah Injil yang sudah berubah. 这个福音呢是改变了的福音。 Jadi Paulus mengingatkan mereka. 所以呢，保罗就提醒他们 Ayat 8. 8节， Sini kata Paulus, sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. 但无论是我们是天上来的使者，若福音传给你们与我们所传给你们的不同，他就应当被咒诅。 Jadi Injil kekal ini adalah Injil yang tidak akan berubah. 所以这永远的福音呢，是永不改变的福音。 Jadi peristiwa di Galatia ini mengingatkan kita, 所以呢，加拉太的这个事件就提醒我们， kalau kita menerima Injil yang lain selain daripada yang diberitakan oleh Yesus Kristus, 如果我们领受的福音是与耶稣基督所传讲的福音不同的话， seperti yang dikatakan oleh Paulus, jangan kamu terima. 就如保罗所说的呢，我们不要接受， Sebab itu adalah Injil yang sudah diputarbalikkan. 因为那已经是被扭转的福音。 Alkitab tidak boleh ditambah ataupun dikurangi. 圣经呢是不能加添、不能减少的。 Begitu juga Injil ini, yang firman Injil kebenaran ini tidak boleh ditambah ataupun dikurangkan. 那么这个真理呢也是一样，不能加添，不能减少。 Dalam Wahyu pasal 22 ayat, kita lihat Wahyu pasal 22. 我们来看启示录的22章， Wahyu pasal 22 kita baca mulai daripada ayat 18. 启示录22章18节。 Di ayat 18 kalimat tengah-tengah di sini mengatakan, 18节中间那里有说到， jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini.
若有人在这预言上加添什么，神必将写在这书上的灾祸加在他身上。 Ayat 19. 19节。 Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bahagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus. 这书上的预言，若有人删去什么，神必从书上所写的生命树和圣城删去他的份。 Jadi ini bermaksud Injil yang kekal itu adalah Injil yang tidak diputarbalikkan. 这就说明了永恒的福音呢是不会被颠倒的福音， Juga tidak dikurang ataupun ditambah. 也不会被加添，也不会被减少。 Baik, Injil yang kekal 永远的福音 ditujukan kepada firman Tuhan. 指着神的道， Firman Tuhan itu tetap kekal selama-lamanya. 神的道呢会永远长存。 Seperti dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 25. 比如彼得前书1章25节， 1 Petrus pasal 1 ayat 25. 彼得前书1章25节， Sini dikatakan firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. 这里说到呢，主的道是永存的， Dan inilah yang disampaikan Injil kepada kamu. 所传给你们的福音就是这道。 Baik, Injil yang kekal ini juga adalah Injil yang memberi hidup. 这永远的福音呢，也是赐予永生的福音， Membawa orang masuk ke dalam kerajaan sorga. 能够带人进入天国。 Seperti dalam Injil Yohanes pasal 17. 就好像约翰福音的第17章， Kita lihat Injil Yohanes pasal 17. 约翰福音17章， Pasal 17. 17章， Baik, Injil Yohanes pasal 17, 约翰福音17章， kita baca ayat 3. 我们看第3节。 Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. 认识你独一的真神，并且认识你所差来的耶稣基督，这就是永生。 Baik, di sini mencatatkan 这里呢记载着， Injil ini adalah memberi hidup kekal. 这个福音呢是会带来永生。 Kita mengenal Injil yang benar. 我们认识真的福音， Itu sebenarnya adalah Tuhan Allah yang benar. 那其实就是独一的真神。 Yesus itu adalah kebenaran dan Yesus itu yang membawa Injil. 耶稣就是真理，耶稣带来福音。 Jadi, Injil ini memberi hidup kekal kepada orang yang percaya. 所以呢，福音呢会把永生带给相信的人， Dan membawa orang boleh masuk ke dalam kerajaan yang kekal. 也带人进入永远的天国。 Baik, Injil ini disasarkan kepada siapa? 那么这个福音呢，对象是谁呢？ Dalam Wahyu pasal 14 ayat 6 mengatakan, 在启示录14章6节说到， kalimat yang terakhir di sini mencatatkan 那么下半段呢有提到， untuk diberitakan kepada mereka yang diam di atas bumi dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. 要传给住在地上的人，就是各国、各族、各方、各民。 Jadi sasaran Injil ini adalah kepada semua bangsa kaum di bumi. 所以呢，福音的对象就是世界各地的各国、各方、各族、各人、各民。 Artinya diberitakan kepada segala makhluk yang berdarah daging. 就是说呢，凡带着血肉之体的一切的人。 Baik, sekarang kita akan belajar siapakah yang boleh
melaksanakan pemberitaan Injil ini. 现在呢，我们要学习一下能够传福音的是谁呢？ Kembali dalam Wahyu pasal 14 ayat 6. 我们回到启示录14章6节， Di sini dikatakan ada malaikat yang terbang. 这里说到呢，有一位正在飞的天使， Jadi siapakah malaikat ini? 这个天使是谁呢？ Ada 3 maksud siapa malaikat ini. 那么这个天使呢，有三种人。 Satu ialah orang yang telah menerima Roh Kudus. 第一呢，是已经领受圣灵的人。 Mari kita lihat dalam Injil Yohanes pasal 20. 我们来看约翰福音20章， Injil Yohanes pasal 20. 约翰福音20章， Kita baca ayat 22 mulai. 我们从22节开始看。 Injil Yohanes pasal 20 ayat 22. 约翰福音20章22节， Ayat 22. 22节。 Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. 说了这话，就向他们出一口气，说：“你们受圣灵。 Ayat 23. ” 23节。 Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. 你们赦免谁的罪，谁的罪就赦免了；你们留下谁的罪，谁的罪就留下了。 Baik, di sini mencatatkan siapakah yang boleh memberitakan Injil ini. 这里呢有说到有谁能够传福音呢？ Itu semua orang yang telah menerima Roh Kudus. 就是凡领受圣灵的人。 Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 memberitahu kita. 使徒行传1章8节说到， Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. 使徒行传1章8节， Kalau kamu menerima Roh Kudus, maka kamu akan menjadi saksiku. 当圣灵临在你们身上，你们就要为我做见证。 Jadi semua orang yang telah menerima Roh Kudus, 所以呢，已经领受圣灵的人， maka sekaligus secara otomatis dia menjadi saksi Tuhan. 那么很自动的，你就成为了为神做见证的人。 Jadi Tuhan Yesus berkata bermula dari Yerusalem. 所以呢，耶稣说，从耶路撒冷开始。 Yerusalem biasanya kita terjemahkan sebagai rumah Tuhan. 那么耶路撒冷呢，我们都会翻为神的家， Jadi artinya bermula dari gereja. 就是说要从教会开始 Kita lah saksi Tuhan untuk menyebarkan Injil keselamatan ini. 我们就是神的见证，要传扬得救的福音。 Dan inilah Injil yang boleh menyelamatkan karena Injil ini adalah Injil yang kekal. 这就是能够救人的福音，因为它是永远的福音。 Kita mengatakan tidak ada yang memberitakan yang lain selain daripada Injil yang diberitakan oleh Yesus. 我们说呢，除了基督所传讲的福音呢，就没有另外的福音了。 Jadi kita tidak teragak-agak untuk memberitakan Injil ini. 所以呢，我们要传这个福音呢，我们不会觉得，不会犹豫， Karena kita yakin bahwa Injil yang kita beritakan pada hari ini adalah Injil yang betul, yang benar. 因为呢，我们相信我们所传讲的福音是对的，是正确的。 Jadi siapakah yang boleh memberitakan Injil adalah semua orang yang telah menerima Roh Kudus. 所以能够传福音的是谁呢？就是那些领受圣灵的人。 Jadi semua jemaatlah yang telah menerima Roh Kudus yang layak memberitakan Injil. 所以教会里面所有的信徒，凡已经领受了圣灵，你就有资格来去传福音。 Baik, yang kedua, 第二， siapa lagi yang boleh memberitakan Injil? 还有谁能够传扬福音呢？ Malaikat di sini juga ditujukan kepada suruhan Tuhan. 这里的天使呢，也有说到呢，神的差役 Suruhan Tuhan ini yang diutus Tuhan. 是神所差派的这些差役。 Sudah tentu itu ialah ditujukan kepada murid. 当然呢，这是指着门徒说的。 Tugas murid ini ialah mau melakukan sesungguhnya kehendak Tuhan yang diamanatkan. 这门徒的责任呢，就是要尽力的来去做所派给他的工作。 Mari kita lihat dalam
Injil Matius ya. 我们来看马太福音， Injil Matius pasal 28 马太福音28章 mulai daripada ayat 19. 从19节开始。 Injil Matius 28 ayat 19. 马太福音28章 Karena 19 itu 节， pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. 所以你们要去使万民做我的门徒，奉父子圣灵的名给他们受洗。 Ayat 20. 20节， Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. 凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守，我就常与你们同在，直到世界的末了。 Baik, ini adalah amanat agung yang diberikan Tuhan kepada murid-murid. 这是神所交托给门徒一个伟大的使命。 Dan sekurang-kurangnya ada 4 perkara yang telah disarankan Tuhan untuk mereka, 4 poin yang disarankan Tuhan kepada mereka ini. 这里呢，主最少有分发4点给他们。 Itu yang pertama, pergilah. 第一呢是要去， Yang kedua, jadikanlah semua bangsa muridku. 第二呢是要使万民做我的门徒。 Dan yang seterusnya, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. 接下来呢，凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守。 Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. 奉父子圣灵的名给他们施洗。 Gaya penulisan orang Yahudi. 那么犹太人的这个写法， Biasanya mereka menggunakan poin demi poin. 他们通常都会用一点又一点的去诉说。 Jadi biasanya poin yang terakhir itu adalah poin yang sangat penting. 所以呢，通常最后一点呢，就是最重要的一点。 Yaitu di ayat 20 mengatakan, mengajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. 就如在20节所说的，凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守。 Jadi murid Tuhan itu ialah berusaha untuk melakukan segala kehendak Tuhan. 所以呢，神的门徒呢，就要努力的来去遵守神所吩咐的一切。 Termasuklah amanat agung ini memberitakan Injil. 也包括这个伟大的使命，就是传福音。 Jadi hari ini kita ini semua adalah murid Tuhan, 所以今天呢，我们大家都是神的门徒， merupakan utusan Tuhan. 都是主的才艺。 Jadi kitalah murid Tuhan yang akan memberitakan Injil yang kekal ini. 所以我们就是会传永远的福音的这些门徒。 Yang seterusnya, malaikat di sini juga ditujukan kepada semua pekerja-pekerja Tuhan. 接下来呢，天使也指着神一切的工人。 Mari kita lihat dalam Markus 我们来看马可福音 pasal 16. 16章， Markus pasal 16. 马可福音16章， Kita baca ayat 20. 我们看20节， Markus 16 ayat 20. 马可福音16章20节。 Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. 门徒出去到处宣传福音，主和他们同工，用神迹随着证实所传的道。 Baik, di sini dikatakan, di sini memberitahu kita, 这里呢，告诉我们， Tuhan mengutus murid 神差他的门徒 pergi memberitakan Injil. 到处宣传福音。 Jadi, mereka memberitakan Injil ke segala penjuru, 他们呢，到处去传福音， dan Tuhan turut bekerja dalam pemberitaan mereka 而且主与他们同工， dengan tanda-tanda yang menyertai. 用神迹随着。 Tidak sedikit tanda-tanda mujizat yang dialami dalam gereja kita. 在我们教会里面呢，神迹不少， Menunjukkan Injil yang kita beritakan ini adalah Injil yang hidup, yang kekal. 就证实我们所传的福音呢是活泼的福音。
Jadi jangan kita teragak-agak untuk memberitakan Injil ini karena Tuhan tetap akan menyertai. 所以呢，我们传福音的话，不要犹豫，因为呢，主必定与我们同在。 Baik, ada banyak murid Tuhan. 那么耶稣有很多的门徒， Ada 12 murid 12个使徒， yang disebut rasul. 称为使徒。 Kemudian ada lagi yang diutus berdua-dua. 然后呢，有被差两个一起出去的， Ada lagi 70 orang murid. 还有70个门徒。 Jadi semua itu adalah pekerja Tuhan. 这一切呢，都是神的工人。 Jadi mereka itulah yang mau mengambil bahagian melaksanakan kehendak Tuhan dan amanat Tuhan. 他们呢就有份来去做神的工，来去执行他的使命。 Jadi sekarang hari ini gereja kita telah dipikulkan Tuhan tugas ini. 今天呢，神也把这份工作呢交托给我们教会。 Jadi siapa lagi yang dapat melakukannya selain daripada semua pekerja Tuhan? 所以除了神一切的工人之外，还有谁能够做这份工呢？ Hanya mau atau tidak saja. 只有你愿意不愿意而已。 Jadi kita mesti berani menyahut ya panggilan Tuhan. 所以呢，我们必须要勇敢的来去接受神的呼召。 Karena kitalah sasaran Tuhan untuk memberitakan Injil ini. 因为呢，神要传神福音的人就是我们。 Baik, yang seterusnya. 接下来呢， Apakah tujuan Injil ini diberitakan? 要传福音的目的是什么呢？ Baik, mari kita kembali dalam Wahyu pasal 14 ayat 7. 我们来看启示录的第14章第7节。 Wahyu 14 ayat 7. 启示录14章7节， Sekali lagi kita baca ayat 7. 我们再念第7节。 Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah dia, karena tiba saat penghakimannya, dan sembahlah dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. 他大声说：“应当敬畏神，将荣耀归给他，因他施行审判的时候已经到了。应当敬拜那创造天地海和众水泉源的。” Baik, kalimat pertama mengatakan, 上半段呢就说到， takutlah akan Allah. 应当敬畏神。 Jadi tujuan kita memberitakan Injil supaya manusia takut Tuhan. 我们传福音的目的呢，就是要人来去敬畏神。 Ramai manusia yang tahu dan percaya ada Tuhan, tapi tidak ramai yang takut Tuhan. 那么有许多的人相信神的存在，不过不多人敬畏他， Karena mereka tidak tahu bagaimana caranya takut akan Tuhan. 因为他们不知道应当如何敬畏神。 Jadi tujuan kita memberitakan Injil ini ialah supaya manusia takut Tuhan. 所以呢，我们宣传福音的目的就是要人敬畏神。 Kenapa perlu takut akan Tuhan? 为什么要敬畏神呢？ Sebab Tuhan adalah sumber segala sesuatu dan manusia itu berasal dari Tuhan. 因为神是一切的来源，人也是从神来的。 Jadi sebab itu manusia harus tahu kepada siapa dia harus takut. 因此呢，人应该知道当敬畏的是谁。 Dalam Kisah Rasul pasal 17. 在使徒行传的17章， Kisah Rasul 17, kita lihat Kisah Rasul 17. 我们来看使徒行传17章， Mulai dari ayat 26从26节开始 hingga ayat 28. 到28节。 Baik, dalam ayat ini merupakan perkataan Paulus. 这段圣经是保罗的话。 Ketika Paulus berada di Athena, 当保罗在雅典的时候， Paulus ini berjalan-jalan di sana dan melihat bahwa orang Athena ini giat dalam Tuhan. 保罗在那里发现到那边雅典的人呢，很勤劳的敬拜神， Tetapi mereka tidak tahu bagaimana seharusnya takut Tuhan. 不过他们不知道要如何来去敬畏神。
Karena mereka tahu ada Tuhan tetapi tidak tahu bagaimanakah Tuhan yang benar itu. 他们知道神是存在的，不过他们不知道真神是怎样的。 Jadi kemudian Paulus menjelaskan bagaimana Tuhan itu. 接下来呢，保罗就解释神是怎样的。 Jadi dari ayat 26 ini, 所以呢，在26节， semua bangsa umat manusia itu yang mendiami seluruh bumi. 啊，在住在全地上万族的人， adalah berasal dari satu orang saja, yaitu Tuhan yang menciptakan manusia. 都是从一本造出来的，就是神所创造的。 Jadi Tuhanlah yang menentukan musim-musim dan batas-batas kediaman manusia. 所以啊，预先定准他们年限和所住的疆界的，就是这位神。 Jadi ayat 27 Paulus menyarankan supaya mereka itu mencari Tuhan. 27节呢，保罗就呼吁他们要去寻求这位神。 Sebab kata Paulus ayat 28, 因为呢，保罗在28节说到， sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. 我们生活、动作、存留都在乎他， Semua kita ini berasal dari Allah. 因为我们呢都是从神来的。 Jadi oleh itu 因此呢， oleh itu Paulus mau supaya orang-orang Etina ini 所以保罗希望雅典人呢 mengenal Tuhan yang benar. 能够认识真神。 Jadi, itulah sebabnya Paulus berusaha untuk memperkenalkan kepada mereka Tuhan yang harus mereka sembah supaya mereka takut akan Tuhan ini. 因此呢，保罗就努力的向他们传福音，要让他们能够敬拜真神。 Jadi inilah tujuan kita memberitakan Injil supaya manusia takut Allah, takut Tuhan. 这就是我们传福音的目的，为的是要人来去敬畏神。 Baik, yang kedua, 第二， dalam Wahyu pasal 14 ayat 7 juga mengatakan, 在启示录的第14章第7节也有说到， di sini dikatakan supaya memuliakan Dia. 这里呢说到要使将荣耀归给他， Muliakanlah Dia. 将荣耀归给他。 Jadi apakah tujuan kita memberitakan Injil? 那么我们传福音的目的是什么呢？ Supaya semua manusia memuliakan Tuhan. 是要让所有的人来去荣耀神。 Mana Tuhan kepada manusia ialah supaya setiap manusia yang telah dicipta Tuhan itu memuliakan Tuhan. 那么神向世人的要求，就是要一切被造的人来去荣耀他。 Dalam Yesaya pasal 43, 在以赛亚书的43章， Yesaya 43 ayat 7. 以赛亚书43章7节， Yesaya 43 ayat 7. 以赛亚书43章7节， Semua orang yang disebut dengan namaku yang kuciptakan untuk kemuliaanku yang kubentuk dan yang juga kujadikan. 7节就是凡称为我名下的人，是我为自己的荣耀创造的，是我所做成、所造作的。 Baik, di sini dikatakan semua orang. 这里说到的所有的人， Ini bermaksud umum. 就是说很大众化的， Jadi tidak kira warna kulit, kedudukan, pangkat dan bahasa. 所以呢不在乎肤色、地位这些，还有层次。 Permintaan Tuhan ialah supaya manusia memuliakan Tuhan. 神的要求就是要人来去荣耀神。 Jadi inilah yang Tuhan mau kepada manusia ini, tidak ada supaya tidak ada yang tidak memuliakan Dia. 这就是神的要求，要让所有的人都敬拜他。 Sebab Tuhan itulah, ya, Tuhan itu adalah Tuhan yang memberi damai sejahtera di bumi kepada manusia. 因为呢，这位神是在世上赐平安的神。 Seperti dalam Lukas pasal 14, Lukas pasal 2, ya, ayat 14. 就如路加福音2章14节说到， Bahwa di bumi ini 在这个地上，
Tuhan ada di antara manusia. 神与人同在。 Jadi permintaan Tuhan ialah supaya mereka memuliakan Dia. 神的要求就是要人来去荣耀他。 Jadi kalau semua manusia dapat mencapai target memuliakan Tuhan, 如果所有的人都能够达到这个荣耀神的目标， saya percaya ini satu matlamat yang sudah dicapai dalam kerajaan rohani Tuhan ini. 我相信呢，这样的话，这个在神灵界的这个目标呢，就已经达到了。 Namun kalau tidak ada yang memberitakan, maka tidak ada orang yang mendengar. 不过呢，如果没有人来去传福音，就不会有人来去荣耀神。 Jadi oleh itu kitalah yang akan memberitakan supaya manusia tahu memuliakan Tuhan. 所以呢，就要靠我们来去传福音，让世人来去荣耀神。 Yang ketiga, 第三， apa tujuan Injil ini diberitakan? 要传这个福音有什么目的呢？ Karena adanya penghakiman Tuhan. 因为有神的审判。 Dia 7 mengatakan sini karena telah tiba saat penghakimannya. 第1节说到，因他施行审判的时候已经到了。 Karena ada penghakiman Tuhan, maka kita harus memberitakan Injil. 因为有神的审判，所以我们应当要传福音。 Masa sekarang adalah masa Tuhan mengampuni. 现在呢是神赦免的这个时候， Tetapi masa sudah Tuhan tetapkan Tuhan akan adakan penghakiman. 不过呢，神也定了将会有审判的时候， Dengan adil Tuhan akan menghakimi seluruh dunia ini. 神呢将会以公义来去审判世上所有的人。 Mari kita lihat Kisah Rasul pasal 17. 我们来看《使徒行传》17章， Kisah para Rasul pasal 17. 《使徒行传》17章， Kita baca Kisah Rasul pasal 17, kita baca ayat 30 mulai 《使徒行传》17章30节开始看， hingga 31. 30到31节， 30. 30节。 Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. 世人蒙昧无知的时候，神并不监察，如今却吩咐各处的人都要悔改。 31. 31节， Karena ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya. Sesudah ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. 因为他已经定了日子，要接着他所设立的人按公义审判天下，并且叫他从死里复活，给万人做可信的凭据。 Baik, di sini mencatatkan semua manusia akan dihakimi di hadapan Tuhan. 这里呢说到人都会在神的面前被审判， Karena itu harus manusia ini mengusahakan pertobatan. 因此呢，人务必要行悔改。 Jadi bagaimana supaya manusia yang berdosa dapat bertobat? 那么一个罪人应当如何悔改呢？ Mesti ada orang yang memberitakan pertobatan ini. 必须要有人宣讲悔改的道。 Jadi itulah amanat Tuhan kepada kita supaya manusia ini berbalik dan bertobat. 这就是神给我们的使命，要我们去让人悔改，让人悔改。 Usahakanlah memberitakan Injil yang kekal. 所以呢，我们应当努力宣传永远的福音。 Baik, yang seterusnya, 接下来呢， apakah tujuan Injil ini diberitakan? 传这个福音有什么目的呢？ Supaya manusia diselamatkan. 要让人得救， Ini merupakan poin kita yang terakhir supaya manusia diselamatkan. 这是我们的最后一点，就是要让人得救。 Mari kita lihat dalam Markus pasal 16 ayat 15 hingga ayat 16. 我们来看马可福音16章15到16节。 Markus 16 ayat 15. 马可福音16章15节。 Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk. 还有对他们说：“你们往普天下去，传福音给万民听。”
ayat 16. 16节， Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. 信而受洗的必然得救，不信的必被定罪。 Jadi, di sini dikatakan tujuan beritakan Injil ya menyelamatkan manusia. 这里呢说到传福音的目的就是要救人， Karena amanat agung Tuhan ialah mau menyelamatkan semua manusia. 因为神伟大的使命就是要拯救所有的人。 Tapi kalau tidak ada yang memberitakan, bagaimana mereka tahu? 不过如果没有人去宣讲的话呢，有谁会知道呢？ Jadi sebab itu pergilah. Ini satu utusan. 因此呢，我们要去，就是一种差遣。 Jadi apa yang kita perlu buat? 我们应当做什么呢？ Beritakanlah Injil kepada segala makhluk, 传福音给万民听， artinya yang berdarah daging, 就是说一切有肉体的， khususnya manusia. 就是说人。 Masih ramai manusia yang tidak tahu kebenaran dalam gereja Yesus benar. 还有很多的人呢都不知道真耶稣教会里面的真理， Jadi seperti yang kita bincang mula-mula tadi, 就好像我们一开始所说到的， keistimewaan Injil ini ialah terbang di langit. 这个福音的特征就是在空中飞的。 Jadi hari ini terbang di langit itu ialah pemberitaan Injil cara maya. 这今天呢，飞在空中就是指着虚拟的传福音。 Jadi memberitakan Injil pada hari ini bukan saja kita menggunakan bahasa ataupun berkata-kata, tetapi kita boleh memberitakan Injil di ujung jari. 那么我们今天传福音呢，不只是靠着嘴巴对人说，我们也可以靠着我们的手指， Dengan menekan tombol komputer ataupun handphone, kita sudah mengeksis ramai orang. 那么用着电脑、用着电话，我们就可以来跟很多的人沟通 Apatah lagi pada zaman sekarang ini adalah masa pandemik. 啊，更何况现在这个疫情当中， Cara bersemuka kita tidak dapat. 我们要面对面都不可以， Jadi inilah masa dan kesempatan yang baik. 所以呢，这就是一个美好的机会。 Sebab tujuan Injil itu diberitakan ialah untuk menyelamatkan semua manusia. 因为呢，传福音的目的就是要拯救所有的人， Tidak ada orang yang tidak mau diselamatkan. 没有人不愿意被救。 Jadi oleh itu setelah kita menerima anugerah Tuhan ini, ya, berusaha untuk melaksanakan tanggung jawab kita. 所以呢，我们已经领受了福音，我们就应当要努力的来去尽我们的本分。 Jadi sebagai kesimpulannya, 那么作为结论， di ayat 7 Wahyu pasal 14 ayat 7 mengatakan, 启示录14章7节说到， malaikat berseru dengan suara nyaring, 天使大声的说， bermaksud cemas dan penting. 就是说很要紧，而且很重要。 Jadi kita yang membaca dan mendengar kitab Wahyu ini, 所以呢，我们这些有念到、有听到启示录的人， maka kita harus mendengar dengan teliti dan berusaha untuk melakukannya. 我们就应当要仔细的听，然后努力的做。 Karena sekarang ini adalah masa untuk kita mendengar dan membaca. 因为现在就是我们来去聆听、来去阅读的时候， Ada masa dia tidak boleh mendengar dan tidak boleh membaca lagi. 时候将到，我们就不能再听、不能再读了。 Sebab penghakiman akan datang, tidak ada orang yang mendengar dan membaca lagi. 因为审判一到的话呢，就没有人能听，没有人能读。 Jadi selagi ada kesempatan, kita lakukanlah sedaya upaya memberitakan Injil yang kekal ini. 所以呢，只要还有机会呢，我们就要努力的来去宣传永远的福音。 Jadi saya rasa inilah sedikit perkongsian kita dalam sesi pertama ini. 那么，我觉得我们第一堂的分享就到此。 Semoga Tuhan berkati dan kita jumpa lagi. 愿神祝福我们，我们再会。 Sila doa dalam hati. 请大家同心默祷。 Amen.